Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar subjek sejarah tahun 4 iaitu unit 8 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Untuk pengetahuan murid-murid, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan yang popular dan terkenal satu ketika dahulu di kawasan Nusantara ataupun lebih dikenali sekarang di kawasan Asia Tenggara. Mari kita lihat bagaimana struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dapat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Setiap golongan mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Golongan pemerintah terdiri dari sultan dan pembesar, manakala golongan yang diperintah pula rakyat dan hamba. Ada 4 kalau tengok hari ini, sultan, pembesar, rakyat dan hamba. Hamba adalah golongan yang paling bawah sekali. Sekarang mari kita lihat apakah peranan Sultan Melaka. Sekarang mari kita lihat apakah peranan Sultan Melaka. Antaranya yang pertama, berbincang dengan para pembesar bagi melaksanakan sistem pentadbiran yang sistematik. Yang kedua, menerima sembah demi mengukuhkan kedaulatan diraja. Yang ketiga, menerima kedatangan pedagang luar bagi memajukan perdagangan di Melaka. Yang keempat, memanggil ulama ke istana untuk mengajar agama Islam bagi menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Terusnya, mari kita lihat apakah peranan bendahara. Bendahara merupakan ketua pentadbir negara, penasihat utama kepada sultan, ketua turus angkatan perang dan ketua hakim. Bendahara juga menjadi pemangku sultan ketika sultan gering atau keluar negara. Jawatan bendahara ni lebih sesuai pada pemerintah sekarang iaitu jawatan Perdana Menteri. Yang kedua, Temenggung. Temenggung merupakan ketua polis dan ketua penjara, ketua protokol istana, hakim kes-kes jenayah di darat, penguasa Kota Melaka. Jawatan yang sesuai sekarang ialah Jawab Menteri Dalam Negeri. Manakala penghulu bendahari pula, tugasnya ialah menguruskan perbelanjaan negeri. Ketua bendahari, ketua urus setia istana, ketua syah bandar dan pemungut cukai atau ufti. Jawatan kini ialah seperti Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ialah Laksmana. Laksmana merupakan ketua angkatan laut, pengawal keselamatan sultan, ketua utusan diraja ke seberang laut. Jawatan sesuai sekarang ialah ketua turus angkatan tentera laut. Kalau kita lihat dalam kerajaan Melaka ni, struktur pentadbirannya begitu tersusun. Sekarang, cikgu akan fokuskan kepada tajuk yang utama iaitu tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Siapakah yang telah menaikkan nama Melaka hingga Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun boleh sampai ke Tanah Melayu. Apakah yang dikatakan tokoh terbilang? Tokoh terbilang membawa maksud tokoh yang mempunyai keistimewaan dan memberikan sumbangan kepada kegemilangan sesebuah bangsa dan negara. Sumbangannya pula akan dikenang sepanjang zaman. Antara ciri-ciri tokoh terbilang, yang pertama, boleh dicontohi, seorang yang berpengaruh, seorang yang dihormati, seorang yang disegani, seorang yang amanah dan seorang yang berwibawa. Tokoh yang tidak dapat dipisahkan dengan Melaka sudah pastinya Paramiswara. Paramiswara yang dikatakan datang ke Melaka pada tahun 1400 yang telah membuka Melaka sehingga Melaka menjadi sebuah kerajaan yang terkenal. Mari kita kenali siapakah Paramiswara ni. Paramiswara merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Baginda bertanggungjawab memajukan Melaka daripada sebuah kawasan perkampungan nelayan sehingga menjadi pusat perdagangan yang utama. Baginda juga turut menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara China. Apabila Paramiswara telah mangkat, Baginda telah diganti
oleh pemerintah-pemerintah yang hebat. Antaranya yang pertama, Sultan Muzaffar Shah. Baginda berjaya menjadikan Melaka sebagai pusat pengajian Islam. Baginda juga telah menggubal hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Tengok, seorang sultan boleh menggubal hukum dan undang-undang pada ketika itu. Yang kedua, Sultan Mansur Shah. Baginda pula berjaya memperluaskan kuasa Melaka dengan menaluki Bernam, Negeri Perak dan juga Siak. Baginda juga telah menjalinkan hubungan yang baik dengan negara China. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riwayat Shah. Baginda berjaya mempertingkatkan keselamatan dan keamanan negeri Melaka. Itu antara sultan-sultan yang hebat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bila ada sultan, sudah pasti ada bendahara yang sentiasa menasihati sultan dalam segala hal. Antaranya tidak dapat kita pisahkan dengan bendahara Tun Perak. Sampai sekarang namanya sentiasa disebut. Beliau memastikan dasar perluasan kuasa Melaka mencapai kejayaan. Yang kedua, beliau berjaya menguasai Pahang. Yang ketiga, beliau dapat menguruskan pentadbiran negara dengan baik. Seterusnya, Laksmana Hang Tuah. Kedudukan hamba dalam lapisan masyarakat berubah selepas Hang Tuah dianugerahkan jawatan Laksmana Melaka. Yang kedua, Hang Tuah telah menjaga keselamatan perairan Kesultanan Melayu Melaka dengan baiknya. Menjadi utusan atau diplomat, menjadi pegawai peribadi sultan, menjaga keselamatan pedagang yang berdagang di Melaka, melaksanakan perintah sultan pada bila-bila masa. Beliau antara Laksmana yang paling taat kepada sultan pada ketika itu. Sebagai kesimpulannya, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan yang terulung. Tanpa tokoh-tokoh terbilang, Melaka takkan hebat sehingga Melaka ini menjadi tumpuan para pedagang satu ketika dahulu dan dikatakan jumlah pedagang yang datang dari seluruh dunia, baik dari negara dari Arab, India, kerajaan Parsi, Cina dan sebagainya, dan dikatakan ada 84 bahasa yang dipertuturkan. Bayangkan berapa ramai yang datang ke Melaka kerana Melaka sebuah kerajaan yang hebat kerana ada sultan, ada bendahara, ada Laksmana Hang Tuah yang terkenal. Itu saja yang cikgu dapat kongsikan pada hari ini. Sekiranya kamu rasa pengajaran cikgu hari ini bermanfaat buat kamu, sudilah kamu like, dan sekiranya kamu ingin mendengar lagi tentang mata pelajaran sejarah tahun 4, sudilah kamu subscribe supaya kita dapat bertemu lagi. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.